Tajuk teknik menjawab soalan yang akan cikgu bincangkan pada kali ini ialah daripada soalan konstruk A1. Cikgu letakkan tips menjawab di sini untuk memudahkan pelajar mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi, kita mulakan dengan nombor 1, membaca maklumat yang diberi dengan teliti. Okey, so ini adalah maklumat. Kita baca. Maklumat berikut menerangkan tentang keluarga Encik Suresh. Ahli keluarga, ibu dan bapa tinggal bersama. Bilangan anak, 2 orang berumur 7 tahun dan 4 tahun. Pekerjaan, Encik Suresh sebagai jurutera dan isterinya seorang doktor. Lokasi tempat diaman, bandar dengan kemudahan infrastruktur. Okey, kita sudah baca maklumat. Sekarang kita ke nomor kedua, baca soalan dan kenal pasti kehendak soalan. Okey, ini adalah soalannya. Kita baca. Berdasarkan maklumat di atas, huraikan faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga Encik Suresh yang berkesan. Okey, so apa yang kita tahu kehendak soalan ini ialah minta kita untuk menghuraikan faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga Encik Suresh yang berkesan. Okey, jadi yang ketiga ialah cari kata tugas. Okey, cikgu sudah highlightkan di situ yang warna merah. Kata tugas ialah huraikan. Jadi huraikan memerlukan jawapan yang lebih panjang. Okey, panjang sedikitlah. Okey, so nomor 4 sekarang ialah tentukan tajuk yang berkaitan dalam soalan. Jadi tajuk yang dimaksudkan sini seperti yang cikgu sudah terangkan tadi, tajuk yang pelajar sudah belajar semasa tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga. So ini adalah tajuk yang berkaitan dengan soalan di sini. Jadi kita senaraikan ke semua faktor-faktor itu. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga ada 5 di sini kalau kamu lihat. Dan pelajar bolehlah menulis dengan menggunakan pensel di ruang soalan, ataupun pelajar boleh meminta kertas soalan, kertas kosong daripada pengawas yang bertugas menjaga peperiksaan pada hari itu. Okey, faktor yang pertama, saiz, komposisi dan kitaran keluarga. Yang kedua, taraf sosioekonomi keluarga. Yang ketiga, taraf pendidikan keluarga. Yang keempat, sikap dan amalan pengurusan. Kelima, lokasi tempat kediaman. Okey, jadi kita sudah buat yang keempat. Sekarang kita tengok yang kelima pula. Lihat peruntukan markah. Okey, kita lihat peruntukan markah 8. Jadi maksudnya 8 markah. Jadi kita memerlukan 4 poin dan 4 huraian untuk mendapatkan markah penuh 8. Seterusnya ialah kaitkan. Yang keenam, kaitkan maklumat yang diberi dengan faktor atau poin yang kita sudah dapat. Okey, so kita kaitkan faktor dengan maklumat. Okey, dengan maklumat. Jadi kita tengok faktor yang pertama ini, saiz, komposisi dan kitaran keluarga. Okey, jadi maklumat yang kita boleh kaitkan ialah di sini. Ahli keluarga, ibu dan bapa tinggal bersama. Bilangan anak, 2 orang berumur 7 tahun dan 4 tahun. Okey, jadi kita akan pilih faktor yang pertama. Okey, karena maklumat ada dalam di sini ya. Okey, jadi untuk faktor yang kedua, taraf sosioekonomi keluarga. Jadi taraf sosioekonomi keluarga ini adalah sangat berkait rapat dengan pendapatan seseorang. Jadi kita boleh dapat daripada pekerjaan, okey, Encik Suresh, iaitu jurutera dan doktor. Okey, boleh mendapatkan pendapatan yang tinggi. So kita pilih nombor 2. Okey, ini maklumat yang kita dapat kaitkan.
Yang ketiga, taraf pendidikan keluarga. Jadi kita boleh dapat maklumat taraf pendidikan daripada maklumat yang sama di sini, kerana jurutera dan doktor ini adalah pendidikan yang tinggi. Oke, so kita pilih nomor 3. Oke, keempat pula, faktor yang keempat, sikap dan amalan pengurusan. Dan kalau kamu tengok, memang tidak ada yang menunjukkan sikap dan amalan pengurusan dalam maklumat ini. So, kita abaikan soalan nomor 4 ni. Kita teruskan kepada yang kelima, lokasi tempat kediaman. Oke, memang ada lokasi tempat kediaman, jadi kita akan pilih lokasi tempat kediaman. Oke, so maklumat dia di sini, bandar dengan kemudahan infrastruktur. Oke, jadi kita dah siap kaitkan maklumat yang diberi dengan faktor ataupun poin. Seterusnya yang ketujuh, bina jawapan. Oke, jadi yang ketujuh ialah kita bina jawapan. Jadi cikgu dah sediakan satu contoh jawapan di sini. Oke. Jadi biasanya cikgu suka kalau pelajar menyediakan jadual untuk menjawab soalan kertas 1 bahagian B ini, untuk memudahkan pelajar menyusun jawapan dan untuk memastikan pelajar dapat markah penuh. Okey, jadi pelajar akan buat jadual yang dibahagikan kepada 2 lajur. Okey, satu ialah lajur tentang faktor dan satu lagi adalah huraian. Okey, kita tengok yang pertama, kita mulakan dengan faktor yang pertama. Okey, jadi semua faktor ini kita masukkan ke dalam bahagian lajur, vektor lajur. Okey, kita start yang nomor 1, saiz komposisi dan kitaran keluarga. Okey, kita ambil daripada maklumat di sini. Okey, di sini. Jadi bagaimana kita membuat ayat? Okey, tengok di sini. Sumber kewangan keluarga Encik Suresh menjadi terhad kerana bilangan ahli keluarga ramai, iaitu terdiri daripada ibu dan bapaknya, isterinya dan 2 orang anak-anaknya. Okey. Seterusnya kita tengok faktor yang kedua, iaitu taraf sosioekonomi keluarga. Okey, kita ambil maklumat dari sini. Okey. So, bagaimana membuat jawapan? Okey, kita huraikan seperti begini. Encik Suresh yang bekerja sebagai jurutera dan isterinya sebagai doktor memiliki pendapatan tinggi dan berpeluang memperoleh sumber yang banyak. Okey. Alright, seterusnya yang ketiga, taraf pendidikan keluarga. Okey, sama juga kita ambil daripada maklumat yang sama tadi. So, bagaimana kita huraikan? Okey, Encik Suresh dan isterinya memiliki taraf pendidikan yang tinggi. Oleh itu, mereka dapat meningkatkan kebolehan dan pengalaman dalam pengurusan sumber yang baik. Okey, dan yang keempat, faktor yang keempat kita ambil daripada sini, iaitu lokasi tempat kediaman, bandar dan kemudahan infrastruktur. Huraiannya seperti begini. Keluarga Encik Suresh tinggal di bandar dan mempunyai peluang mengurus keluarga dengan lebih efisien kerana terdapat kemudahan dan infrastruktur yang banyak dan lengkap. Okey, jadi kita sudah siap menghuraikan ke semua 4 faktor. Dan sekarang kita akan mengira markah yang kita akan dapat melalui jawapan. Okey, melalui jawapan yang sudah kita siap ini. Okey, so faktor yang pertama, saiz komposisi dan kitaran keluarga akan mendapatkan 1 markah, huraian 1 markah, taraf sosioekonomi keluarga 1 markah, huraian 1 markah. Okey. Kemudian faktor ketiga, taraf pendidikan keluarga 1 markah, kemudian huraian 1 markah. Dan yang faktor keempat, lokasi tempat kediaman 1 markah dan huraian 1 markah. Dan kalau kamu kira, kamu akan mendapat kesemuanya 8 markah.